wa ala alihi wa ashabihi. Sambung lagi hadis baru ni, tak habis lagi huraiannya, tak habis. Sampai di mana? Lepas pada dia Nabi SAW tunjuk jari dia, angkat jari dia ke langit dan menunjukkan kepada orang, Allahumma syahad, Allahumma syahad 3 kali. Thumma adzana, thumma aqama, fasalla zuhra. Situ start situ. Sebab kita akan seringkali merujuk kepada syarah Imam Nawawi di bawah. Kemudian Nabi SAW menyuruh azan. Kemudian dia suruh iqamah lah. Fasalla zuhra, dia bersembahyang zuhur. Thumma aqama fasalla al-asra wa lam yusalli bainahuma syai'an, dia tidak bersembahyang apa-apa di antara dua sembahyang. Yang ini tak ada sembahyang sunat. Sampai situ berkali jumpa dah kali. Situlah. Thumma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta atal mawqif. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenderaan sehingga sampai ke tempat wukuf. Faja'ala batna naqatihi al-qaswa ila as-sakharat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan perut unta qaswanya menghadap batu-batu besar, dan dia menjadikan hablal musyad di di hadapannya. Wastaqbal al-qiblah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Falam yazal waqifan, terus dia berwukuf di situ sehingga jatuh matahari. Wa dhahabatis sufrah qalilan, dan hilang kuning matahari itu sedikit, hinggalah bulatan matahari itu, kurs dia tu betul-betul hilang. Wa ardafa Usamah khalfahu, dan Nabi SAW memboncengkan Usamah di belakangnya, yakni gendong Usamah di belakangnya. Selepas itu Rasulullah SAW berangkat. Waqad syanaqa lil qaswa az-zimam, dan dia menarik tali kekang untanya sehingga kepala unta itu benar-benar mengenai mawrika rahlihi, yang di tempat letak kaki untuk rehat orang yang berada di atas unta itu. Wa yaqulu bi yadihi al-yumna, dan dia berkata, dia mengisyaratkan dengan tangan kanannya, ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah, tenang, tenang, bertenang, bertenang. Situlah kita hendaknya. Kita balik semula kepada tadi. Kemudian Rasulullah SAW menaiki kenderaannya sehingga sampai ke mauqif, yang ini tempat wukuf. Setakat ini ada beberapa masalah di sini, dan beberapa adab wukuf, beberapa masalah dan adab wukuf sampai di sini. Di antaranya, bila seseorang itu selesai bersembahyang zuhur dan asar, hendaklah dia bersegera pergi ke mauqif, yang di tempat wukuf. Itu yang pertama. Yang kedua, wukuf dengan berkenderaan lebih afdal. Tetapi dalam masalah ni ada khilaf di antara ulama. Dalam mazhab Syafi'i saja ada 3 pendapat. Yang paling sahihnya ialah wukuf dengan berkenderaan itu paling afdal. Ini hak paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Dan yang kedua, orang yang tidak berkenderaan itu lebih afdal. Yang ketiga, kedua-duanya sama saja. Sama saja, tidak ada lebih kurang, tidak ada. Ini di antara pecahan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ada pula orang-orang lain pula yang berpendapat kata ini untuk lain-lain orang,
untuk pemimpin yang dicontohi, yang diikuti perbuatan tingkah lakunya, elok dia berada di atas kenderaan sebab dia nampak tinggi, berada di tempat yang tinggi. Tapi untuk orang biasa, molek dia berjalan kaki. Ada juga yang berpendapat begitu. Seterusnya, masalah yang ketiga, iaitu elok seseorang itu wukuf dekat batu-batu besar yang berada di tengah kawasan Arafah. Di bawah Jabal Rahmah, Jabal Rahmah, batu-batu besar yang ada di situ, hak moleknya berhenti di situ, kalau boleh lah. Iaitu yang terletak di bahagian tengah Arafat. Inilah tempat wukuf yang mustahab, yang molek, elok. Imam Nawawi pun ada sebut di sini. Dia kata, adapun yang masyhur di kalangan orang awam, orang awam kata, tak dapat tidak kita kena naik bukit tu sikit, kena naik. Dia kata begitu. Dan dia menyangka, mana orang awam ni menyangka bahawa tidak sah wukuf melainkan dengan menaikinya. Ini adalah satu kesilapan. Tidak syarat naik tu. Bahkan yang betulnya harus wukuf pada mana-mana bahagian bumi ataupun tanah, kawasan tanah Arafat. Walaupun hak lebih utamanya ialah berhenti berwukuf di tempat Rasulullah SAW dekat batu-batu besar tadi. Walaupun yang afdal memanglah hak tu. Tetapi kalau duduk mana-mana pun sudah memadai. Kalau dia tak dapat juga duduk di tempat batu besar sani, di bawah bukit Rahmah sani, hendaklah dia cuba menghampirinya sedapat mungkin lah. Sedapat mungkin. Kalau tak dapat juga tak apalah. Seterusnya yang kelima, masalahnya. Ini masalah dan adab sampai di sini ni nak bincang, iaitu elok istiqbal qiblah ketika berwukuf. Menghadap kiblat itu memang molek ketika berwukuf. Tapi kalau tidak menghadap pun tak apa, molek saja, elok. Yang kelimanya iaitu sayogianya, seeloknya, sebaik-baiknya seseorang itu hendaklah berada di tempat wukuf itu sehingga jatuh matahari. Itu sebaik-baiknya, sehingga jatuh matahari, yakni pada hari yang ke-9 itu. Dan benar-benar jatuhnya, mana jatuh tu betul-betul lah, betul-betul jatuhnya sehingga hilang hak kuning tu. Kemudian dia berangkat pula ke Muzdalifah. Itulah caranya. Kalau seseorang itu berangkat, yakni ke Muzdalifah, sebelum jatuh matahari, sudah sah wukufnya itu. Wukufnya sudah sah. Tetapi saat ni royak hak molek, wukufnya sah dan hajinya sah. Wa yudbaru dzalika bidamin. Tetapi kena bayar dam. Adakah dam ini dam wajib ataupun mustahab? Dam ni dam untuk elok saja, molek saja kalau kita bayar dam. Ada dua pendapat bagi Imam Syafi'i sendiri dalam masalah ni. Yang paling asah daripada dua pendapat itu ialah sunat. Dam itu sunat saja dalam masalah ni. Kalau dia berangkat sebelum daripada jatuh matahari saat ni, kena bayar dam sunat saja, kata dia. Pendapat Imam Syafi'i yang kedua ialah wajib. Dam ni dam wajib. Wa huma mabniyan ala anna al-jam'a bil-lail baina al-lail wan-nahar wajib ala man waqafa bin-nahar amla. Ini diasaskan di atas satu masalah lain, iaitu kena berada di padang Arafah itu mana dengan menggabungkan malam dan siangnya sekali. Itu wajib kepada orang yang berwukuf atau tidak? Itu ada khilaf di antara ulama. Yang asahnya ialah sunat, tapi pendapat yang kedua kata wajib. Dia asaskan di atas inilah, khilaf inilah. Adapun waktu wukuf iaitu di antara gelincir matahari pada hari Arafah, yakni pada hari yang ke-9, dan naik fajar yang kedua hari nahar. Naik fajar yang kedua itu maksudnya masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh hari nahar
yang ni hari yang ke-10, hari dikurbankan, disembelih binatang, yang ni hari raya lah, hari raya haji. Sesiapa yang sempat berada di Arafat pada mana-mana bahagian dalam masa saat ni, gelincir matahari pada hari yang ke-9 hingga kepada masuk waktu subuh hari yang ke-10. Pada mana-mana waktu, kalau sesiapa tu dah duduk di Arafat saat ni, sahlah wukufnya. Hak tadi kalau berangkat daripada situ sebelum daripada gelincir matahari gapo semua ni, itu hak molek saja. Walaupun kata dam tu dam wajib hak haji ni, kalau tidak buat hak tu pun sah juga haji. Hak tak sahnya kalau tinggal rukun, ini termasuk dalam wajibat. Termasuk dalam wajibat. Apalagi sudah ada khilaf di sini. Pendapat Imam Syafi'i sendiri pun yang pertama mengatakan sunat saja. Kalau nak kira sah, sudah sah dah wukufnya. Maksud sah wukufnya tu jadilah haji dia. Sesiapa yang tak ada walaupun duduk semutar di situ, tak adalah haji dia, terlepaslah haji dia. Bermakna terlepaslah haji dia. Inilah mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama. Begitulah ceritanya masalah wukuf di Arafah ni. Memang dia adalah salah satu rukun, sehingga Nabi SAW pun ada bersabda, al-hajju Arafah, haji hak sebenarnya, kira hak sebenarnya hajinya itu duduk di Arafah tu lah, wukuf di Arafah. Imam Malik berkata tidak sah wukuf pada waktu siang sahaja. Ni pendapat Malik, tak sah, tidak sah wukuf pada waktu siang sahaja, bahkan dia kena malam kata. Tapi kalau malam sahaja itu memadai Pak, tak apa kalau malam saja. Tetapi kalau dia hanya berpada dengan siang saja wukuf tu, tidak sah wukufnya. Ini pendapat Imam Malik. Syafi'i tadi sah tadi. Imam Ahmad berkata masuk waktu wukuf daripada waktu fajar hari Arafah. Yani masuk waktu subuh hari yang ke-9, sudah masuk dah waktu wukuf. Masuk waktu subuh hari yang ke-9. Tadi dia kata lepas gelincir matahari hari yang ke-9. Itu pendapat Syafi'i. Ini Imam Ahmad kata sudah masuk dah. Bila masuk subuh hari yang ke-9, hari Arafah tu sudah masuk dah. Mana kalau orang wukuf dalam masa tu pun sudah masuk dah. Dan ijma' ulama bahawa asal wukuf itu, ini wukuf tu sendiri adalah rukun, tidak sah haji tanpanya. Ini ijma', sepakat ulama, tak ada khilaf dalam masalah ni. Itulah beberapa masalah setakat tadi. Kemudian kita pergi pula depan sikit. Dia kata setiap kali Nabi SAW kullama ata hablam minal hibal arkha laha. Setiap kali Nabi SAW sampai di satu tempat yang tinggi, dia akan melepaskan tali unta dia, kenda tali unta dia tu sedikit, sehingga unta tu naik tempat yang tinggi itu. Sehinggalah dalam keadaan begitu Nabi SAW sampai ke Muzdalifah. Di sana Nabi SAW bersembahyang maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamat. Dan Nabi SAW tidak bersembahyang apa-apa di antara dua sembahyang. Tidak bersembahyang, yakni dia tidak bersembahyang sunat lah. Di sini pula Nabi SAW sembahyang jamak sekali lagi. Jamak sekali lagi. Jamak sekali lagi. Tadi sembahyang jamak Zuhur dengan Asar. Ini jamak Maghrib dengan Isya pula. Sampai di sini. Sebab apakah dia kata sehingga Nabi SAW sampai ke Muzdalifah? Kenapakah dipanggil Muzdalifah? Apa sebab orang panggil Muzdalifah? Muzdalifah sebab dinamakan begitu sebab orang-orang yang buat akikah haji ni cuba mendekatinya, menghampirinya. Izdilah maknanya mendekati.
pergi dekat. Sebab itulah dinamakan Muzdalifah. Dia sampai di Muzdalifah, dia bersembahyang maghrib dan isyak dengan satu azan dan dua iqamat, dan tidak sembahyang apa-apa di antara dua sembahyang itu. Di sini, sampai di sini ada beberapa masalah pula, beberapa pengajaran pula kepada kita, iaitu di antaranya yang pertama, sunnah bagi orang yang berangkat daripada Arafat, dia mentakhirkan sembahyang maghrib hingga masuk waktu isyak. Itu sunnah, mengikut sunnah. Dan takhir ini dengan niat jamak. Kemudian jamaklah di Muzdalifah itu dalam waktu isyak. Ini adalah satu perkara yang diijma', disepakati oleh ulama. Semua terima lagu tu. Tak ada khilaf dalam masalah Nabi SAW buat kerja haji ni. Bila dia sampai ke Muzdalifah, dia tak terus sembahyang, tetapi dia jamak sembahyang maghrib dengan isyak tu dalam waktu isyak. Semua sepakat, tak ada khilaf. Cumanya khilaf tentang sebab jamak tu saja. Dari segi buat sembahyang maghrib tu dalam waktu isyak, memang waktu terima belaka. Yang ni jamak hakiki, jamak sebenar orang panggil. Jamak sebenar ni jamak satu sembahyang dalam waktu sembahyang yang lain. Macam di sini sembahyang maghrib dalam waktu isyak, itu orang panggil jamak hakiki. Jamak hakiki di sini semua terima. Imam Abu Hanifah yang tak terima pada ketika lain, pada ketika musafir biasa ni pun, di sini dia terima jamak hakiki. Adapun pada ketika lain dia hanya terima jamak suri, seperti yang kita sudah sebut dah sebelum pada ni. Cuma yang khilafnya kepada dia, mazhab Abu Hanifah dan segolongan ulama, termasuk ada beberapa segelintir ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri, mengatakan sebab jamak sembahyang di sini ialah nusuk kerana ibadat haji, kerana buat ibadat haji tu sini. Sebab tu ya jamak. Sebab tu yang jamak, bukan kerana musafir, tidak. Bagi mereka, berdasarkan apa ni sebab bagi jamak yang mereka terima tu, mereka mengatakan penduduk Mekah sendiri, penduduk Muzdalifah sendiri, penduduk Mina dan lain-lain, hak duduk dekat sekitar tu pun hak tak sampai dua marhalah lah. Kalau kira orang musafir, tak boleh lagi mengikut mazhab Syafi'i, tak boleh lagi nak jamak. Pasal tak sampai lagi jarak dia tu, jarak yang membolehkan jamak ataupun qasar itu. Walaupun begitu, mereka ini boleh jamak juga. Mengikut mazhab Hanafinya boleh jamak, walaupun mereka ini tidak musafir. Ini mengikut mazhab Hanafi dan segolongan ulama yang sependapat dengannya. Tetapi mengikut pendapat yang betul dalam mazhab Syafi'i, qaul sahih dalam mazhab Syafi'i, sebab jamak di sini ialah kerana musafir. Dia kata gitu, sebab musafir. Hak mana-mana musafir termasuk dalam istilah musafir memang boleh. Tapi orang hak dekat-dekat yang tidak termasuk dalam istilah musafir, tak boleh. Tak boleh. Sebab di sini yang mengharuskan jamak ni ialah apa ni? Safar, perjalanan itu mengikut mereka. Hanya orang yang macam Nabi SAW mari daripada Madinah, sahabat-sahabat dia itu jauh tu, memang boleh dah nak jamak, nak qasar apa boleh. Tetapi ada juga satu pendapat Imam Syafi'i, tetapi qaul ini qaul dhaif. Dia mengatakan harus jamak dalam setiap safar. Safar yang tak sampai dua marhalah pun boleh juga jamak tu. Tak sampai, setengah ulama mengatakan 54 batu ataupun 58 batu, tak sampai setara tu pun boleh juga jamak. Tapi ini qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Walaupun perjalanan itu pendek, tak jauh, boleh juga jamak. Tetapi ada juga dalam ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata dalam kes ni, kes awak ibadat haji sana, jamak di Muzdalifah kerana nusuk, bukan kerana safar. Yang ni mereka berpendapat seperti Imam Abu Hanifah juga. Yang ni ada juga ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang terima seperti Imam Abu Hanifah terima. Maknanya bagi mereka, orang yang duduk dekat sekitar tu pun boleh juga jamak, boleh juga jamak.
Baiklah, masalah. Sekiranya seseorang ini mengikut pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ni, Imam Nawawi sebut ni. Sekiranya seseorang itu jamak maghrib dan isyak di Arafah, boleh ke tidak? Ataupun di tengah jalan, ataupun di tempat lain, dan dia bersemayang, ini kalau jamak. Ataupun semayang masing-masing daripada semayang ni, maghrib dan isyak tu, pada waktunya, tidak jamak. Dia tidak jamak. Macam mana? Boleh ke tidak? Satu masalah kalau dia jamak dalam waktu maghrib, bukan jamak takhir. Hak Nabi SAW buat tu jamak takhir. Ni dia jamak, dia jamak dalam waktu maghrib, yang dia jamak takdim. Lepas tu jamak tu pula di Arafah, bukan di Muzdalifah, ataupun di tengah jalan, ataupun di tempat yang lain. Itu sama masalah. Yang kedua, kalau dia semayang, tiap-tiap semayang itu dalam waktu masing-masing, boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Semuanya boleh. Boleh. Cuma khilaf afdal lah, menyalahi yang lebih baik. Hak Nabi SAW buat tidak lagu tu, walaupun sah. Hak Nabi SAW buat seperti yang kita baca dalam hadis ni lah. Dia semayang maghrib dalam waktu isyak, yang ni jamak takhir. Dan dia bersemayang itu di Muzdalifah, bukan tengah jalan, bukan di Arafat, bukan di lain. Inilah pendapat ramai daripada sahabat dan tabi'in. Ini juga pendapat Imam Auza'i, Abu Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah, Ashab, anak murid Imam Malik, lagu ni juga. Dan fuqaha ashabil hadis dan ahli-ahli fiqh daripada ahli hadis juga berpendapat lagu ni seperti ni. Boleh, cuma khilaf afdal, menyalahi yang lebih afdal. Tetapi ni Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Kufiyin yang lain, ulama-ulama Kufah yang lain, mengatakan syarat kena semayang dua semayang saat ni di Muzdalifah. Syarat, tak boleh semayang lain, tak boleh. Bukan sekadar lebih afdal saja, tak boleh. Syarat. Ni mengikut mereka. Tidak harus sebelumnya. Sebelum tu tak boleh semayang, tidak harus. Malik berkata, Imam Malik pula kata, tidak harus mengerjakan kedua-duanya sebelum Muzdalifah, tak boleh. Kena buat di Muzdalifah. Kecuali, ada kecuali. Imam Malik ingat sikit lah pada Imam Abu Hanifah tadi. Imam Abu Hanifah tak ada kecuali. Imam Malik ada kecuali, iaitu kecuali orang yang ada keuzuran pada diri dia atau pada kenderaan dia. Kenderaan dia tu ada masalah, atau dia tu ada masalah, maka bolehlah dia bersembahyang kedua-dua sembahyang tadi sebelum Muzdalifah, dengan syarat setelah jatuh matahari, setelah hilang matahari. Syaratlah juga, syarat setelah matahari itu telah lenyap, yang ini telah masuk, tenggelam dah matahari itu, dan dia ada keuzuran pula. Syarat lagi. Maknanya dalam masalah ni Imam Syafi'i dan lain-lain, pendapat mereka itu lebih longgar lah, lebih mudah, lebih ringan, lebih luas. Itu satu masalah. Yang kedua, masalah yang kedua, iaitu seseorang tu kena sembahyang dua sembahyang tadi fi waqti tsaniyah, dalam waktu yang kedua. Inilah hak mengikut sunnahnya, hak Nabi SAW buat. Kena sembahyang dalam waktu yang kedua dengan azan. Azan tu dalam hadis tadi dia sebut satu azan dan dua iqamat. Azan tu bila? Azan sebelum sembahyang yang pertama. Yang ni sembahyang maghrib, sebelum sembahyang maghrib dulu, sebelum sembahyang maghrib tu baik. Lepas tu qamat. Qamat. Lepas habis sembahyang maghrib, nak sembahyang isyak pula tu qamat saja. Qamat saja di situ. Bukan bab. Qamat saja. Inilah pendapat yang sahih di sisi ashab kita. Imam Nawawi kata, di sisi ashab, yang tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, mengatakan inilah yang sahih. Inilah juga pendapat Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Abdul Malik Al-Majishun Al-Maliki, At-Tahawi Al-Hanafi. Ni ramai ni yang berpendapat lagu saat ni kena buat lagu ni lah.
hak paling moleknya. Tetapi Imam Malik kata, Imam Malik sendiri, anak buah dia pun ada tadi hak serupa dengan Imam Syafi'i tu. Hak ni pendapat lain, Imam Malik. Dia kata azan dan iqamat untuk yang pertama, dan azan dan iqamat juga untuk yang kedua. Ini pendapat Imam Malik. Sebagaimana untuk mana sebelum sembahyang maghrib tu azan dan iqamat, lepas tu nak sembahyang isya tu azan dan iqamat juga, mengikut Imam Malik. Dan ini, cara seperti ini ada disebutkan, ada dinukilkan daripada Umar, Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhumah. Cara ni masing-masing ada orang besar mana di belakang dia sebagai sandaran tu ada. Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan azan sekali, iqamat pun sekali. Azan sekali, iqamat pun sekali dia. Maknanya sebelum sembahyang maghrib azan dan iqamat. Lepas pada tu tak payah iqamat ke apa, terus bangun sembahyang isyak lah. Sembahyang isyak lah. Begitu caranya. Ada juga pendapat Syafi'i, sebab Imam Syafi'i ini kadang-kadang dalam satu masalah tu ada beberapa pendapat dia. Beberapa pendapat dia. Dan ini tak jadi masalah. Dia bukan sebuah pendapat lain, tak apa hak ni. Tak apa. Kalau pendapat lain apa ni, kita kata dulu dia pendapat begini, lepas tu pendapat lagu lain pula, boleh jadi dia anggap tak betul kan pendapat dia hak dulu. Tak timbul masalah tu dalam masalah ijtihad ni. Sebab apa? Sebab setiap orang nak berijtihad tu, dia nak keluar pendapat dia tu, mesti dia ada dalil dah. Kemudian kalau dia tinggal hak tu, dia pakai hak lain pun dengan dalil yang lain, tapi pendapat dia hak dulu ada dalil juga, bukan ikut fikiran dia saja. Sebab itulah apa ni, dalam kitab Qawaid Fiqh, Qawaid Fiqh, kaedah fiqh, dia kata al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak roboh dengan ijtihad. Jadi seorang ulama mujtahid, dia mengeluarkan satu pendapat dulu, lepas tu dia pendapat lagu lain pula, hak dulu tak roboh, tidak sia-sia dah. Kalau orang nak pakai boleh. Sebab apa? Bukan kerana pendapat dia berubah pendapat, tak timbul masalah tu. Kerana hak dulu pun dia ada dalil. Dalil ni mana dalil Quran dengan sunnah, amalan sahabat ke apa, itulah dalilnya. Cuma dia berasa kemudian ini ada hak ni lebih kuat bagi dia. Boleh jadi hak dia, pendapat dia dulu tu orang lain masih duk anggap kuat lagi. Imam lain masih duk anggap kuat lagi, duk pegang dalil supaya dengan hak dia pegang dulu. Sebab itu dia tidak roboh. Berbeza dengan pendapat biasa ni, kecuali lah kalau dia tinggal terus pendapat itu, ada dinukilkan daripada dia kata tak betul, dia tarik balik pendapat dia. Kecuali lagu tu. Kalau tidak lagu tu semata-mata ini satu pendapat Syafi'i, satu pendapat dia yang lain, dalam satu pendapat dia yang lain, dalam satu pendapat dia yang lain, tak apa, ada banyak tu, tak jadi masalah. Sebab apa? Apabila saja kita kata ijtihad, dia mesti ada sandaran dia tu dalil. Dia mesti. Kalau tidak, tak nama ijtihad. Tak nama ijtihad. Itu keistimewaan mujtahid. Bagi dia sendiri, dia nak pakai mana-mana tak apa, nak pakai kemudian. Sebab itulah ada pembahagian secara kasarnya, qaul qadim, qaul jadid. Syafi'i ada qaul qadim, dia tu boleh nak pakai, tak apa. Tidak kata qaul qadim tak terpakai dah, tak boleh pakai langsung, tak boleh. Apabila ada pendapat dia hak baru ni, seseolahnya macam dia berasa bersalah lah dulu, tidak timbul masalah tu, tak timbul. Tidak salah, tidak bersalah, tak timbul. Cuma dia berasa hak ni lebih kuat, lebih kemah. Setara tu je masalah ni. Jangan kita muskil pula apa ya, pendapat imam-imam ni kadang-kadang banyak dah hak mana so ni, hak dia anggap betulnya, hak dia anggap betul. Sebenarnya tak tahu, hak kemudian tu pun tak tahu lagi hak betul sebenarnya di sisi Allah. Ijtihad, hasil ijtihad dia tak tahu. Cuma dia berasa berdasarkan kajian dia, hak ni lebih kemah. Tak tahu lagi, takut dulu hak dia tinggal tu, hak tu lebih kemah sebenarnya di sisi Allah SWT. Tak tahu lagi. Dengan sebab itu serupa boleh pakai mana-mana. Lepas tu kita jangan berasa pelik. Apa banyak pendapat ni, satu masalah tu banyak pendapat ni. Kemudahan untuk kita.
kemudahan untuk kita. Kita nak pakai hak ni pun tak apa, nak pakai hak ni pun tak apa, nak pakai hak yang ketiga pun tak apa. Terutama dalam masalah pendapat ni paling banyak Imam Ahmad, paling banyak, tak boleh lawan. Imam Ahmad paling banyak pendapat dia. Kalau orang tak faham dah cara baca kitab ni, peningkatlah apa yang jadi lagu ni tidak tetap ni. Kalau orang kemudian dia kata pendapat satu orang yang tidak tetap tu, dia kata tak ada pendirian. Kalau kita nak hukum lagu tu kak, tak ada pendirian benar lah ulama-ulama mujtahidin ni, terutama Imam Ahmad. Sebab apa? Banyak sangat pendapat dia. Kita kena ingat lagu tadi, itu penyelesaiannya. Kalau tidak boleh jadi muskil lah, pening kepala. Orang yang tidak mengaji cara molek boleh jadi dia pening kepala. Apa lagu ni? Apa lagu ni? Ini cara lagu ni. Ada satu lagi pendapat Syafi'i dan Ahmad, iaitu seseorang itu bersembahyang untuk tiap-tiap satu sembahyangnya dengan iqamah sahaja tanpa azan. Yang ni untuk maghrib iqamah, azan tak ada. Untuk isyak pun iqamah sahaja. Ini ada dinukilkan daripada Al-Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah bin Umar. Daripada orang hak datang lagi daripada demon ni ada buat lagu tu. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, seseorang yang nak jamak saat ni, dia jamak dengan satu qamat saja, bam pun tak ada, qamat sa saja. Yang ni sebelum nak sembahyang maghrib tu qamat sekali, lepas tu dak dah. Jadi banyak ni pendapat ini, dan ini ada dinukilkan daripada Ibnu Umar sendiri. Maksudnya kita nak buat mana-mana pun boleh, ni tak apa, boleh berlaku. Hak tak bolehnya kita buat dengan tidak tahu, tak boleh. Kalau kita buat dengan tahu tak apa. Ni macam kita mengaji, kita balik kita buka kitab tengok, lagu ni boleh kita nak buat lagu ni sekali. Bila kita jamak, pada kali yang lain pula kita kata nak buat lagu ni pula. Kali yang lain pula nak buat lagu lain pula. Moga banyak ni nak terang belaka, boleh, tak jadi masalah. Asalkan kita tahu ada. Hak tak bolehnya kita kata nyada lah tu, kita pun buat ikut sesuatu cara. Tak boleh, nyada lah tu tak boleh. Kena pastikan ada. Tak kira mazhab, bukan mazhab Syafi'i saja, mazhab lain pun boleh kalau nak ikut. Cuma kena tahu hak kita nak ikut ni mazhab mana, kena tahu. Tak boleh kita kata kita nak ikut nyada lah tu ramai-ramai. Sebab aja dengar kalau ngaji hadis ni ustaz royak satu masalah ni mazhab ni, ni mazhab ni, aku pun tak apa ingat juga mana, tapi nyada lah tu berkali. Tak sah lagu tu, tak sah lagu tu, tak aci, tak boleh. Mesti kena ingat. Kalau kita ingat dengan yakin, kita tak boleh baca kitab, tapi dengan yakin ustaz pernah royak dah sekali lagu ni, tapi mana dalam kitab mana tak ingat, di tempat mana tak boleh nak cari, tapi mesti ingat ada lagu ni disebut. Tak apa dah tu, tak apa dah lagu tu. Tak ingat siapa dia ya, tapi ada, jelas ingat molek ada. Sufyan Tsauri, kau kata tak ingat Sufyan Tsauri saja, tak apa, tak ingat pun, asalkan pasti bahawa ada, ada, tak apa dah tu. Kalau tak bolehnya tak tahu, ikut serah, tak boleh. Lepas tu soalan lagi timbul masalah. Setengah orang kata apabila kita ni bermazhab Syafi'i, tak boleh kita kena ikut saja, cara mazhab Syafi'i. Ada juga orang kata gitu. Ini pendapat masing-masing, sebab ni lah dia. Ni kata lagu ni, kata lagu ni. Jadi kita tak mesti maknanya mengikat seseorang tu mesti kena ikut lagu ni. Mana ada hadisnya orang Malaysia mesti kena ikut mazhab Syafi'i belaka. Tak ada hadis lagu tu. Bila tak ada hadis, bila kita wajibkan, itu maknanya satu benda lebih lah tu, terlajak lah tu. Kalau tak ada hadis, jangan berani-berani nak tentukan kamu orang Malaysia, bangsa Melayu mesti kena ikut mazhab Syafi'i. Tak ada tu. Kalau nak ikut mazhab lain pun tak apa, tapi kena tahulah, kena tahu. Tidak mesti alim, tak mesti alim. Setengah orang kata dia lain, dia alim, dia boleh baca kitab sendiri. Tidak syarat boleh hamba mazhab lain ni kena alim, tak syarat. Asal kita tahu.
Kalau nak kira orang dalam mazhab Syafi'i saat ni, kalau dia nak ambil pendapat Syafi'i yang mana satu, kan boleh. Apa pendapat orang lain kurang kau? Kalau jangan-jangan sekali kalau dia nak amal cara orang lain, apa salahnya? Dan tu pun imam besar juga. Kalau Imam Malik tu tok guru Imam Syafi'i, imam besar juga. Apa yang kita jarang-jarang sekali tak boleh nak guna cara dia. Cara dia tu pun ada dalil juga. Kadang-kadang bagi kita orang yang mengaji, kita nampak dalil orang lain tu lebih kemah. Dalam keadaan itu, kenapa tak boleh dia nak turun? Cuma dia adalah pendapat orang-orang ulama kemudian dia kata tak boleh talfiq. Talfiq tu dalam satu masalah campur-campur mazhab tak boleh. Misalnya kita ambil sembahyang cara Syafi'i, bila setu dengan bini, kita kata Hanafi ya. Bila setu dengan bini tak saya batal sembahyang ni, kita kata kita ikut cara Hanafi. Ataupun cara Malik. Dan muka tak ada nafsu, tak naik nafsu saat ni, ke setu dia tak batal. Kalau Imam Abu Hanifah kata tak cara naik nafsu, kau tidak naik nafsu, kau tak cara, tak batal berlaku. Katakanlah dia ikut, setengah orang kata tak boleh. Tetapi yang mengatakan tak boleh talfiq itu pun, kalau kita ikut satu mazhab daripada awal sampai akhir, ikut cara dia tu semua kata boleh. Tak ada orang kata tak boleh. Orang kata tak boleh tu tak betul tu, sesat. Kalau lagu tu sesat. Kalau tak boleh ikut Imam Malik misalnya, daripada awal hingga akhir kita ikut cara dia dalam satu masalah, tak boleh nak ikut lagu tu pun tak boleh. Tak betul tu lagu tu. Hak ada khilaf saat ni, ayat saat ni, kalau dalam satu masalah dia ambil ni kata, hak tu hak ada khilaf. Hak tu lah orang panggil talfiqnya. Bukan ikut mazhab lain tu talfiq. Hak tu tidak talfiq. Hak tu talfiq ni kalau dalam satu masalah macam saat ni, orang yang mengatakan tak boleh talfiq ni pun dia tak ada dalil juga, tak ada hadis, tak ada apa, tak ada. Dan ini adalah pendapat ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin orang kemudian. Macam dalam mazhab Syafi'i, Hafiz Ibnu Hajar Al-Haythami di antara yang berpendapat begitu. Dia tu ulama mutaakhirin. Kalau nak kira di kalangan ulama mutaakhirin pun tidak sepakat juga. Ada yang mengatakan boleh, asalkan kita tahu. Macam saat ni, masalah saat ni, ambil air sembahyang cara Syafi'i. Lepas tu bila nak batas sembahyang, bila setup kita kata ikut Hanafi, tak apa. Tetapi kalau mengikut Ibnu Hajar memang tak boleh mengikut dia, terus ikut dia lah. Itu masalah penyelesaian. Saya ikut dia dalam masalah ni. Ikut orang lain apa? Orang lain kata tak apa, biar kita tahu cara dia, kita ikut orang lain apa ni? Adakah orang lain kata tak boleh talfiq? Misalnya seorang sahabat lah, seorang tabi'i, dia belajar daripada sahabat ni cara ambil air sembahyang. Cara ambil air sembahyang sahabat tu ajar tu betul lah, serupa lah, kita katakanlah serupa lah dengan mazhab Malik. Tiba-tiba dia pergi ke tempat lain, dia tanya sahabat lain pula cara batal air sembahyang. Sahabat tu pun royak lah, tidak serupa dengan pendapat Malik tadi. Dia royak cara batal air sembahyang. Kalau dia pegang dengan pendapat sahabat yang kedua ni, salah ke? Tak serupa. Kau mesti dia, kalau dia ambil air sembahyang cara sahabat tu, dia kena belajar dengan sahabat tu cara batal air sembahyang. Mana ada dalil lagu tu? Tak ada dalil tu waktu tu. Tak ada. Sebab tu kita kata talfiq ni tak jadi masalah. Memang ada orang kata tak boleh, tak sebab ikut tak boleh. Supaya orang mazhab Hanafi katakanlah dah tak boleh makan sutong, tak boleh makan udang, dia ikut mazhab Syafi'i, selesai masalah. Jangan dia ikut Hanafi. Kalau ikut Hanafi memang haram makan, haram. Terus dia suruh tu dalam masalah tu, terus tu selesai masalah. Pak kalau jual pun jual barang haram. Lagu tu berat. Mana-mana duk jual ikan, dia tidak jual ikan saja, jual ketai kata, sutong kata, udang kata. Macam mana penyelesaiannya? Takkan saya nak jual ikan saja. Dia kata orang nak pelanggan ni nak udang kata, nak ketai kata, nak sutong kata, makna jual benda haram. Ni benar. Sebab itu penting keluasan mazhab ni. Jangan kita ingat menyusahkan. Keluasan mazhab ni untuk kebaikan kita. Pada ketika tu katakanlah orang saat ni dia ada masalah,
hok tak jual ikan, hok tak jual sotong ke apa tu, tak apalah, dia sedap lah keluar hukumnya. Haram semacam. Masalah dia yang menghadapi tu. Bolehkah orang yang menghadapi masalah lagu saat ni, dia nak pilih masalah lain? Boleh, apa pun. Kalau ada lah orang kata, apa-apa awak ni Hanafi, patut ikut ni. Saja dia jahil lah tu. Dia jahil, apa yang dia larang? Siapa dia menentukan seseorang ni supaya terikat dengan mazhab ni ke mazhab ni? Siapa dia? Tak ada. Tak ada. Cumanya ulama mengatakan supaya mudah kepada orang awam ni takut penipala. Ni ikut satu mazhab. Itu masalah lain, kita terima hak tu. Tetapi orang sekarang ni mengaji tinggi, cuma dia tidak mengaji ke agama. Kalau kita ayat molek dia faham. Oh ni bukan tak faham. Orang sampai dulu sungguh nak betul Fatihah pun. Sebulan tak selesai lagi. Lah ni orang boleh baca, cuma dia tidak mengaji Arab, dia tidak mengaji agama. Tapi kalau kita ayat, dia boleh faham, boleh. Dia boleh faham. Ngaji Quran, apa, belajar bahasa Arab, apa mana-mana minat. Sudah sampai ke peringkat tu dah. Takkan tak boleh lagi kita nak ayat benda-benda lagu ni. Sebab benda ni bukan khusus untuk orang alim saja. Orang lain pun boleh. Cuma kadang-kadang kita rasa tak sedap tu masa dia dah mula-mula bukan kita tak biasa. Kita rasa tak sedap lah. Gapa-gapa boleh betul. Gitu. Ini untuk kesenangan semua. Banyak kali dah anda sebut kan, berapa kali dah sebelum pada ni pun, kalau kita terikat sangat, maka diri kita menyusahkan. Satu ketika kita sendiri akan bertemu masalah. Orang yang ngata tu sendiri dia akan bertemu masalah. Pada ketika itu neng mula dia. Dia keras-keras sangat. Sebab tu ada sikap terbuka. Tak apa mana-mana pun. Cuma kena tahu. Kena tahu tu mesti kena tahu. Nak tahu mengaji. Kalau kita baca sendiri boleh juga. Cuma kadang-kadang kalau mungkin tersalah cetak ke apa mana kita tahu. Kita nak pakai hak tu dengan anggapan faham dia lagu ni. Padahal jatuh sebutir. Tidak harus. Tidak sebutir jatuh. Jadi harus. Itu masalah juga. Sebab tu kena ngaji. Nah, kecuali kalau orang yang boleh merujuk sendiri, tengok sini tak puas hati tengok, tu lain lah. Tapi kalau dengan baca saja ni, kadang-kadang takut timbul masalah begitu. Kalau tidak, tak apa. Kalau dia baca sendiri, lepas tu dia cuba mengesahkan dengan orang lain, kalau saya baca lagu ni betul kan? Betul, kata orang alim. Tak apa lah. Betul dah. Macam dalam kitab Qamus Marbawi dulu. Qamus Marbawi yang zaman kita, ada hak halal tu dia tulis haram, hak haram tu dia tulis halal. Gaduh juga. Salah cetak pengarah dia tu cukup alim, cuma salah cetak. Bagi orang yang baca buku saja, tidak merujuk, boleh jadi silap tu. Dicetakkan dulu. Nabi SAW tidak bersembahyang apa-apa sembahyang sunat di antara dua sembahyang tadi. Lam yusabbih bainahuma. Dia tidak bertasbih di antara keduanya. Tasbih di sini bukan mengucap subhanallah, bukan gitu sini. Tasbih di sini maksudnya tidak bersembahyang. Inilah benda yang kena ngaji tu. Mana bertasbih sini? Macam sebelum pada ni dia kata dia bertawaf di antara Safa dan Marwah. Dia guna perkataan tawaf. Boleh jadi kalau orang yang tidak mengaji molek dia kata, mana tawaf di antara Safa dengan Marwahnya? Situ kata sa'i itu. Padahal dalam hadis pun ada sebut juga tawaf. Itu masalah luas, masalah penggunaan bahasa tu. Tidak salah kalau guna tawaf di antara Safa dan Marwah pun tidak salah. Macam di sini bertasbih. Tapi tasbih di sini makna sembahyang. Tak betul kalau orang kata tidak bertasbih subhanallah. Tidak. Sebab apa yang disebutkan tasbih? Nabi tidak bertasbih. Inilah orang panggil itlaqil juz. Termasuk dalam bab itlaqil juz wa iradatil kull. Kalau belajar balaghah dia reti lah. Itlaqil juz wa iradatil kull, sebut sebahagian tapi maksud semua. Sebab apa? Sebut hak penting. Salah satu perkara yang penting yang ada dalam sembahyang, iaitu tasbih, ada dalam sembahyang. Tapi bukan maksud tasbih itu saja. Maksudnya sembahyang itu semua sekali. Maksudnya sembahyang itu semua sekali.
Fafihil mualat. Dalam hadis ini juga kita dapati mualat. Mualat ni mana berturut-turut lah di antara dua sembahyang yang dijamak tu. Jangan senggan, jangan lama terpisah. Tidak ada khilaf tentang masalah ni. Memang tidak ada senggan ni hak Nabi SAW buat ni. Memang tidak ada senggan. Lepas pada maghrib, lepas tu insya selalu. Hak ni tidak ada khilaf. Tetapi adakah hak khilafnya? Adakah mualat itu syarat bagi jamak atau tidak? Tu khilaf. Hak Nabi SAW buat tu tak ada senggan. Dengan mualat tu tak ada khilaf. Semua terima tu. Cuma kalau orang buat dengan ada senggan, macam mana? Syarat atau tidak mualat itu? Mengikut pendapat yang sahihnya di sisi kita, kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, iaitu tidak syarat. Bahkan ia sunat, molek saja kalau buat mualat. Kalau lepas pada tu lama sikit pun tak apa. Duk gimari. Tidak mualat lah. Makan nasi kalau kita kata. Setengah-setengah ulama tak rasa makan nasi lama tu. Taklah kita kata buat benda lain lagi ke? Walau bagaimanapun, setara mana senggat, tu khilaf pula. Nak ayatnya benda khilaf tu banyak. Setengah-setengah ulama dalam mazhab Syafi'i kata syarat. Mana kena mualat, kena berturut-turut, jangan senggan. Ini dalam masalah jamak takhir. Kalau jamak takdim, semua kata tak ada khilaf tu. Syarat kena mualat. Yang ni kalau jamak takdim. Yang ni sembahyang isya dalam waktu maghrib, kena mualat. Lepas sembahyang maghrib tu kena selalu sembahyang isya. Tak boleh tidak ada mualat. Hak boleh tidak mualat saat ni, ada khilaf saat ni dalam masalah jamak takhir. Kemudian kita pergi lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyengging di situ, baring di situ, sehinggalah naik fajar di Muzdalifah tu. Dan dia bersembahyang fajar hina tabayyana lahu subhu bi adhanin wa iqamatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang fajar, yang bersembahyang subuh, ketika nyata kepadanya subuh. Yang ni sebaik saja masuk subuh dia bersembahyang dengan azan dan iqamah. Satu azan dan satu iqamah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Muzdalifah. Lepas pada hak tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyengging ataupun baring di Muzdalifah. Sampai di sini ada beberapa masalah pula yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mabit ataupun bermalam di Muzdalifah pada malam nahar, yakni malam yang ke-10. Lepas pada wukuf ke apa tadi tu, malam yang ke-10 dah lah ni. Malam yang ke-10. Maklum dah kita kira ni, sebab malam ni malam Khamis. Kita kira cara Islam lah. Yang ni esok hari Khamis. Maknanya pasal dia start dengan malam dulu, malam Khamis. Supaya juga di sini malam yang ke-10, bukan hari yang ke-10, malam yang ke-11 tu. Malam yang ke-10 tu maknanya hari yang ke-9 malam tu malam yang ke-10. Kita faham lah ni belakang. Tetapi kalau mengikut cara orang putih ni, cara biasalah, kalendar biasa ni ataupun waktu biasa ni, dia kira kalau hari ni malam Rabu. Bukan bukan malam Khamis. Gitu. Hari Rabu malam Khamis. Rabu malam dia panggil. Ni malam ni malam Rabu. Kalau kita tengok dalam, kita nak naik kapal terbang, kau nak beli tiket kau apa, dia kata lagu tu lah. Mana hari Rabu malam. Ni malam ni bukan malam Khamis ni panggil. Tapi kalau cara Islam ni, cara mengikut bulan ni, perkiraan bulan, peredaran bulan, bukan mengikut peredaran matahari, malam ni malam Khamis. Ni malam yang ke-10. Mabit di Muzdalifah pada malam nahar. Nahar itu hari yang ke-10, hari raya haji itulah. Ba'da daf'i, selepas berangkat daripada Arafat, nusuk itu adalah termasuk salah satu ibadat haji juga. Pergi duduk bermalam di Muzdalifah itu termasuk dalam ibadat haji juga. Dan ini adalah satu perkara yang disepakati oleh ulama, ijma' ulama, semua terima bahawa bermalam di Muzdalifah itu sebagai satu nusuk,
sebagai satu ibadat haji. Cuma yang khilafnya dari segi kedudukan hukum dia tu. Hukum dia tu khilaf. Dari segi dia ni termasuk dalam ibadat haji, ya, semua terima. Tapi dari segi hukum dia, adakah wajib atau rukun atau sunnah? Tu khilaf pula. Khilaf antara tiga. Yang sahih daripada dua pendapat Imam Syafi'i, iaitu wajib. Wajib. Kalau seseorang itu tinggal, meninggalkannya dosa dia, tetapi hajinya sah sebab dia meninggalkan yang wajib. Meninggalkan wajib ni sah, cuma dosa, dan dia kena bayar dam apabila meninggalkan yang wajib. Yang kedua, pendapat yang kedua, ini pun pendapat Imam Syafi'i juga. Dia kata sunnah saja, tidak berdosa orang yang meninggalkan, dan tidak wajib dam, bayar dam. Sebab wajib bayar dam ni apabila dia meninggalkan yang wajib, ni meninggalkan hak sunnah. Ini pun salah satu pendapat Syafi'i. Tetapi mustahab, yang ni molek, kalau dia tu bayar dam molek, tapi tidak wajib bayar dam. Tetapi sekumpulan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat rukun. Padahal Imam Syafi'i tak nak kata lagu tu. Imam Syafi'i sama ada antara wajib dengan sunnah. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kadang-kadang dia berpendapat tidak serupa dengan Imam Syafi'i sendiri. Tetapi orang panggil dia Syafi'iyah juga, ulama-ulama Syafi'i, sebab pada keseluruhannya mereka mengikut Syafi'i. Kadang-kadang ada juga dalam sesuatu masalah tu dia tak serupa, bahkan tak ikut Imam Syafi'i. Macam di sini dia kata rukun, tidak sah haji melainkan dengan bermalam di Muzdalifah, seperti wukuf di Arafah juga. Kata ni ada satu kumpulan ulama dalam mazhab Syafi'i, ashab Syafi'i juga, dia kata rukun serupa dengan wukuf di Arafah juga. Di antara yang berpendapat begini Ibnu binti Syafi'i, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah. Muhammad bin Ishaq, bukan Muhammad bin Ishaq bin Yasar tu dah, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, orang panggil Ibnu Khuzaimah. Seorang tokoh ulama hadis. Dia ni termasuk orang-orang Syafi'i menyenaraikan dia ni sebagai salah seorang bermazhab Syafi'i, tapi dia ni tak serupa lah. Daripada imam-imam di kalangan tabi'in, 5 orang yang berpendapat begini, iaitu mabit di Muzdalifah ni adalah rukun. 5 orang. Siapa? Alqamah, Aswad, Sya'bi, Nakhai dan Hasan Basri. 5 orang ni kata mabit di Muzdalifah ataupun bermalam di Muzdalifah itu rukun. Oleh sebab itu bila kita sudah tahu ni sampai ke peringkat ni nakhilah ni antara rukun dengan tidak rukun, kita kena jagalah sedapat mungkin. Kena jagalah sedapat mungkin. Pasal apa? Nak melera. Ini orang panggil syubhat juga ni. Syubhat. Jangan kita ingat syubhat ni mak jual beli gitu saja. Tak, syubhat ni pun ada juga dalam amalan, dalam ibadat, dalam gapo ni ada syubhat ke dia? Syubhat khilaf orang panggil. Syubhat khilaf. Syubhat khilaf. Syubhat khilaf ni kalau antara sah dengan tidak sah, tu berat tu. Molek kita ambil tahu, ambil kira. Sebab apa? Kalau kita tak jaga ni, boleh jadi sebenarnya kita tak sah, tapi oleh kerana kita ada ikut cara lain, mudah-mudahan sah lah. Kira dari segi zahir tu Allah SWT terima lah, moga kita ada sandaran dah. Tapi kalau nak kiranya, mana antara sah dengan tak sah? Kalau antara halal dengan haram, mana? Tak tahu lagi. Kalau kita buat takut jatuh dalam hak haram. Bila kita buat hak syubhat, syubhat lah ni lah hak syubhat. Bila kita buat ni, mana tahu takut kita termasuk di dalam hak kita nak buat ni, kita kamak kau jadi rupanya tidak betul. Balik orang kata rukun, walaupun hakikatnya kita tidak tahu, tetapi molek kita melera lah. Inilah masalah syubhat ni. Syubhat khilaf orang panggil. Syubhat khilaf tu banyak pecahan dia pula. Tetapi hak beratnya antara sah dengan tak sah, antara halal dengan haram. Tu syubhat khilaf. Kita kena melera. Sedapat mungkin lah. Supaya juga macam dalam mazhab Malik, ambil air semaya kena sapu semua rambut. Kalau tak sapu semua, tak sah air semaya. Bila tak sah air semaya, tak sah semaya.
Hak semoleknya kita melera. Sebab antara sah dengan tak sah. Walaupun Syafi'i kata sapu sikit sah dah. Itu Syafi'i kata. Tapi Imam Malik kata tak sah. Sebab itulah seelok-eloknya kita ambil air sembahyang, kita jaga tu. Jaga tu. Setengah orang kata jaga sangat, tempat mana nak jaga. Dah kita boleh jaga lah. Kalau kita tak boleh jaga tak sah. Kita ambil jalan luar lah sikit. Ada tempat-tempat, setengah-setengah tempat kita melera belakang. Misalnya saat ni, yang anda sebut saat ni, orang tu jual ikan, jual udang, jual soto, apa ni, payah kepada dia, kecuali dengan mengikut mazhab Syafi'i. Hak tu dia ambil orang mudah lah. Tetapi dalam kes-kes lain, ya dia boleh buat, ya dia mampu buat. Semolek-moleknya dia jaga semua mazhab. Semolek-molek. Mana dia mengelakkan diri daripada syubhah khilaf tu pun kena elakkan diri. Kecuali kalau payah kepada dia, lain dah. Dengan kita menjaga begitu, dia ada kelebihan juga. Termasuk dalam orang yang menjaga diri daripada syubhat juga tu. Baiklah. Mengikut sunnahnya, seseorang itu kena berada di Muzdalifah itu hingga dia bersembahyang subuh di sana. Itu mengikut sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Kecuali kepada orang-orang yang lemah. Mana kalau dia nak berangkat sekali dengan orang ramai ni, boleh jadi bersosok-sosok sangat, susah jadinya. Bolehlah dia. Sunnah juga, iaitu dia boleh berangkat sebelum subuh lagi. Boleh berangkat. Tetapi kalau dalam keadaan dia ni orang yang kuat, orang mampu, hak sunnahnya, hak lebih moleknya, iaitu dia sembahyang subuh di situ. Sekurang-kurangnya hak jadi dah, kira sah dah duduk bermalam di Muzdalifah tu, kira jadi dah, sekurang-kurang hasil tu pula ada beberapa pendapat pula. Yang sahihnya seketika daripada separuh yang kedua malam. Yang ni malam nahar tu, malam yang ke-10 tu, separuh yang kedua. Separuh yang pertama ni kita kata mulai jatuh matahari tu sampai pada pukul 12 malam, kita kata. Lepas pada pukul 12 malam duduk semetak pada masa tu, kira jadi dah tu, sah dah tu. Yang kedua, seketika fitness fithani atau ba'dal fajr, selepas daripada masuk fajar dah, sebelum terbit matahari, boleh lagi dikira duduk. Kalau katakanlah dia sesak mana-mana sampai situ baru pada masa tu, katakanlah boleh lagi, dikira lagi. Mana tidak kata bermalam tu nak kena tidur nyenyok situ, tidak, kena duduk situ. Pendapat yang ketiga iaitu sepanjang malam. Ni agak lama lah, kena sepanjang malam kena duduk situ, barulah orang panggil bermalam di Muzdalifah. Ini ada khilaf lah. Masalah yang kedua, hak mengikut sunnahnya, seseorang tu kena sembahyang subuh paling awal, lebih awal daripada hak skala-skala. Bila saja masuk waktu subuh, sembahyang selalu. Itu hak mengikut sunnahnya. Ini yang dapat kita faham daripada hadis-hadis ini. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi yang mengatakan sembahyang subuh ni hak moleknya, hak pahala banyak, alah kelewat, cerah-cerah sikit tu. Dia tu isfar. Dia pakai hadis isfar, asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Dia pakai hadis tu. Kerjakanlah sembahyang subuh tu pada waktu isfar. Waktu isfar ni waktu cerah-cerah dah sikit-sikit, tapi tak terbit matahari lagi. Sekitar 20 minit 20 minit atau 25 minit atau setengah jam sebelum terbit matahari. Itu isfar. Molek bagi dia dalam keadaan biasa ni, lebih pahala banyak, iaitu pada waktu isfar. Tapi di bila sini dia pun serupa dengan orang lain. Dia kata sini kena sembahyang awal, hak tu hak lebih afdal. Tapi pada ketika lain tidak. Ketika lain hak lebih afdal ialah isfar. Pada ketika lain ialah pada ketika isfar. Tapi di sini mereka juga mengatakan kena sembahyang awal, sebab dia pegang dengan hadis dalam Bukhari
iaitu Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahawa Nabi SAW ni tidak semaya sebelum isfar tu pada awal waktu kecuali di sini. Maknanya dalam keadaan biasa ni dia semaya lewat. Dia mau tu pegang. Soal orang lain tak setuju, soal lain tu masalah lain. Dia pegang, dia ada dalil dia lah. Hak ni dia terima. Hak ni semaya awal. Begitu juga kalau bulan puasa, kita sudah bangun dah. Dia sudah sahur dah. Tak ada pasal nak tidur pula, nak bangun pada. Begitu juga kalau bulan puasa, kita sudah bangun dah. Dia sudah sahur dah. Tak ada pasal nak tidur pula, nak bangun pada waktu isfar. Semayalah pada awal waktu sebab kita sudah bangun dah. Tapi dalam keadaan biasa tidak bagi mereka. Walau bagaimanapun di sini tetap dia kata semaya di awal waktu itu lebih afdal. Dalam hadis Bukhari itu dia sebut mana Nabi SAW tak pernah semaya pada bukan waktunya. Bukan waktunya. Jadi bukan waktu, dia kata tak bukan waktu. Kalaulah skala ni dia semaya di awal waktu, hak ni bukan waktu, maksudnya sebelum masuk subuh lah. Bukan waktu. Mana boleh lagu tu. Dia nak ayatnya bukan waktu ni, waktu hak skalanya biasa dibuat tidak waktu tu. Awal waktu subuh. Dia faham lagu tu lah. Sebab apakah sunnah di sini sembahyang subuh awal? Kerana banyak sangat benda-benda yang nak dibuat tu, ibadat-ibadat lagi nak dibuat itu. Sebab itulah disunatkan menyegerakan sembahyang subuh tu supaya dapat buat lain-lain lagi. Yang ketiga, sembahyang subuh ni pun walaupun dalam perjalanan ataupun kita kata walaupun dalam ibadat haji di sini ada azan dan ada iqamat juga. Serupa dengan pada ketika lain juga. Dalam perjalanan Nabi SAW selalu juga dia suruh walaupun dalam perjalanan. Bermakna azan ini bukan sunnah ketika bermukim sahaja, tapi dalam perjalanan pun ada juga sunnah juga. Kemudian fastaqbalal qiblah. Kemudian Nabi SAW pun naik unta qaswat dia sehingga sampai ke Masy'aril Haram. Di situ Nabi SAW menghadap kiblat pula dan dia berdoa kepada Allah, bertakbir, bertahlil dan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu dengan ucapan talbiyah tu. Terus Nabi SAW berada di situ hatta asfara jiddan, sehingga betul-betul cerah. Cerah tapi belum keluar matahari lagi. Itu orang panggil asfara, isfar. Cerah dah tapi tak keluar matahari lagi. Sebelum naik matahari dan dia gendong Abbas, Fadl bin Abbas ini anak sulung Abbas, Fadl. Sebab tu isteri dia orang panggil Ummul Fadl. Lubabah itu Ummul Fadl orang panggil, mak Fadl. Dia gendong. Ini menunjukkan sunnah juga gendong ni tak apa. Ini gendong orang nyata. Dulu Abdul Rahman gendong Aisyah, naik gendong. Boleh juga orang perempuan naik gendong, boleh. Tak jadi masalah. Semua orang tu dia tak sih naik gendong, naik motor tak sih. Tak ada pasal. Tak ada pasal. Pasal apa? Banyak sekali contoh-contoh di dalam hadis ini. Dapati orang perempuan pun bergendong naik kenderaan, bawa sendiri. Gendong orang lelaki pun ada juga. Ada macam-macam. Boleh. Tak ada masalah. Setengah-setengah orang kemudian ni mana dia ingat orang perempuan dia mengikut Islamnya, hak moleknya. Hak duduk senyap, hak tak gerak ke satu. Dia faham lagu tu. Tak kena fahaman tu. Tak betul.
sahabiat dulu, sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu aktif ikut serta dalam peperangan, pergi sana sini. Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pun pergi lagi. Bukan kata jenis nanti terima duduk rumah saja, tak. Asma tolong suami dia pergi purah. Aku air lah, aku pergi cari rumput-rumput untuk binatang-binatang dia, junjung letak atas kepala. Biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata apa. Ni makna orang perempuan boleh buat kerja-kerja lagu tu. Jangan kita ingat orang perempuan ni hanya duduk saja. Tak boleh nak buat agama satu. Tidak lagu tu. Tidak. Wa ardafa, dia gendong Fadl bin Abbas. Jadi Fadl ini adalah seorang yang hasanah sya'r, cantik rambutnya. Rambut dia comel. Wasiman, seorang yang kacak, orang kata. Seorang yang tampan. Fadl ini, selain daripada rambut comel, dia orang yang kacak, comel lah. Muka dia, tubuh dia apa comel. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat, lalulah beberapa unta yang membawa perempuan. Fadl pun tengok, moga anak muda kan. Moga orang muda. Tengok, dia tertarik kepada perempuan-perempuan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun letak tangan dia atas wajah Fadl, pusing. Suruh tengok alat lain. Dia tengok, lepas tu dia pusing pula. Dia tengok, ni anak muda, perangai anak muda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pusing pula tangan. Setengah kata dia pusing alik ni ada juga orang kata. Dia pun tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pusing kot ni pula. Ada juga yang kata. Setengah kata tidak, alik ni saja pusing. Dia paling pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pusing wajah Fadl itu, yasrif wajhahu min asy-syiqqil akhar, pusing ke sebelah lagi. Begitulah hatta ata batna Muhassir, sehingga dia sampai ke lembah Muhassir. Faharraka qalilan, di situ dia menggerakkan unta dia perlahan. Di sini ada beberapa pengajaran pula. Hak perempuan itu pun tengok juga ke dia. Bukan sama-sama muda. Belah-belah buat kerja haji ni, buat ibadat ni. Nyadah lagu tu lah. Tetap ada nafsu betul lah buat kerja haji pun. Kemudian je cerita je, Fadl ni jadi nikah dengan Hak Tina, dia tengok saat ni. Tu cerita. Dia jadi hikmah tu hai belakang tengok, bahasa kena nak tengok. Kadang-kadang jadi seroti, kadang-kadang tidak. Lagu tu Hak ni jadi dengan dia. Ini dalam hadis ini menunjukkan bahawa kita kena jaga pandangan kita daripada perempuan-perempuan ajnabiyah, perempuan-perempuan asing. Mana tidak boleh ikut perasaan, nak tengok dengan penuh perasaan lah. Tak boleh lagu tu. Dan orang yang cantik, orang yang comel, tidak kira tina, orang jantan pun boleh terpengaruh juga, boleh terpesona juga orang perempuan. Jangan kita kira orang tina saja kena jaga. Dah. Ni Nabi SAW pusing muka dia. Dia takut terfitnah. Takut orang perempuan itu yang tengok dia tu terpesona pula dengan dia. Maknanya di sini bukan orang jantan saja boleh gila kepada orang tina. Orang tina pun boleh gila juga kepada orang jantan. Kedua-duanya kena jaga. Kedua-duanya kena jaga. Pasal apa? Pasal comel dia tu. Dalam riwayat Tirmizi dan lain-lain ada sebut pasal Abbas pun ada dekat ayah pada Fadl tu. Bila Nabi SAW pusing tekak anak dia ni, dia kata kau telah pusing tekak, kata dia. Pusing tekak apa ni anak pakcikmu? Abbas kata. Nabi SAW pun kata, saya nampak seorang anak muda lelaki dengan anak muda ni orang perempuan, gadis, kata dia. Kerana itu saya berasa tidak aman terhadap syaitan. Saya berasa mungkin dia tidak selamat daripada gangguan syaitan, sebab tu saya pusing, kata dia. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW nak mengelakkan fitnah. Jadi kena tundukkan pandangan. Yaghuddu min absarihim. Dalam Quran sebutkan orang lelaki yaghuddu min absarihim, kena tundukkan pandangan mereka.
Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada orang-orang mukminat supaya tunduk juga pandangan. Bukan orang Tino saja nak kena tunduk ni. Orang jantan pun tunduk juga. Supaya jangan ditengok. Jangan ditengok ikut angin. Tak boleh. Di sini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW nak ajar kepada kita cegah mungkar. Mungkar ni tidak nanti benda besar benar. Lagu saat ni pun mungkar dah tu. Kalau di bawah bidang kuasa kita mampu cegah dengan tangan. Tengok tadi dia pusing, dia tolak, pusing. Itu cegah mungkar dengan tangan lah tu apa? Dia telah buat. Kalau mampu kena buat begitu. Kalau boleh. Kalau tidak boleh kena dengan lidah seperti yang mana yang kita maklum dah. Tetapi kalau dia mampu buat dengan tangan, dia tidak buat dengan tangan, dia pandai dengan lidah saja atau dengan hati saja, dosa juga. Maknanya kalau kita mampu buat dengan tangan, kita kena buat dengan tangan. Kalau tak mampu, barulah dengan lidah, baru tak dosa. Kalau tak mampu juga, barulah dengan hati, baru tak dosa. Kalau tu jadi awal lagi dengan hati saja, anak buat apa-apa pun tak cara, pakai kira tak kena kita sorak. Ikut dia nak buat lagu mana? Tak boleh lagu tu. Itu dosa juga, dosa. Kemudian kemampuan tu mengikut tak serupa lah kemampuan tu. Kalau hak di bawah jagaan kita macam saat ni, anak saudara, tak apalah hak tu. Pak saudara, sepupu dia, sepupu Nabi SAW. Abbas tu pak saudara dia. Kalau mampu buat lagu tu tak apalah. Tapi kalau setengah-setengah orang, dia nak pergi buat benda tak molek, kalau kita halal dia, boleh jadi siapa bertumbuk, siapa berkocok, boleh jadi siapa mati kita, boleh jadi. Kalau lagu tu lain lah ceritanya, lain lah. Mana kita kena tengok juga keadaan tu, kemampuan kita tu sejauh mana, kemampuan kita tu sejauh mana. Walaupun orang kata nak buat jahat sekalipun, kejahatan tu besar, orang nak rogoh orang, katakanlah ramah, pak kita seorang, nak cegah mungkar lah ke mana. Kalau kita pergi, boleh jadi kita kena tikai mati, pak kita tak pandai silat. Tak pandai silat lah kita kata, ikutlah pandai apa-apa pun. Misalnya kita tak pandai silat, tak boleh lagi membinasakan diri kita. Nak tolong tu memang nak tolong, supaya ibu yang jatuh anak dia dalam sungai tapi dia tak pandai berenang, jangan buat ilakah mati pakai dia. Dia kena cari orang lain, Kalau tak dapat juga, harus tahu tu, cari orang lain, royak boleh kau ikutlah. Jangan dedahkan diri pada bahaya. Itu tidak dalam batas kemampuan dah tu. Tapi kalau dia pandai, lain lah. Kalau pandai pun, kalau nak kira tak apa dan ni ramah, tak boleh juga. Ikut kemampuan. Dengan sebab itu ada kelebihannya orang-orang yang belajar seni tu, orang yang belajar seni mempertahankan diri, sebab pada ketika itu dia boleh menyelamatkan orang, seseorang yang teraniaya dengan tidak memanggil orang lain. Mana dengan sendirinya mendorong kita untuk belajar, baru boleh. Seterusnya, Nabi SAW menggerakkan unta dia tu dengan perlahan. Mana ada ketika derah, ada ketika perlahan dalam perjalanan tu. Kemudian dia pun pergi mengikut jalan tengah yang membawa kepada Jamrah Kubra, hingga sampai ke Jamrah yang berada dekat pokok. Nabi SAW pun melontar di situ dengan 7 biji anak batu, di mana Nabi SAW bertakbir bersama-sama dengan setiap kali dia melontar anak batu itu dengan hasal khazaf ni anak batu yang budak buat bedah. Budak-budak kecil buat bedah. Jadi mengikut ulama-ulama yang disebut ni besar kaca putih. Besar kaca putih tu anak batu, atau kaca pis. Besar tu. Dia melontar daripada batnil wadi, daripada lembah, daripada perut lembah itu, melontar daripada situ. Di sini ada beberapa masalah pula.
Iaitu sunnah bagi orang hajinya bila dia berangkat daripada Muzdalifah, bila sampai ke Mina, dia kena mulakan dengan jamrah aqabah atau jamrah kubra tadi, dan dia tidak lakukan apa-apa sebelum melontar itu. Itu seperkara. Yang kedua, melontar ini dengan 7 biji anak batu, yang mana kadarnya sebesar tadilah, lebih kurangnya tidak lebih besar dan tidak lebih kecil daripada itu. Kalau salah besar sikit, kecil sikit pun tak kisahlah, tu lebih kurang lah. Kalau ada lebih besar sikit, kurang, kecil sikit, memadai juga, asalkan ia batu. Mengikut mazhab Syafi'i, asalkan ia batu, dan tidak harus di sisi Syafi'i dan Jumhur melontar dengan batu jelok misalnya, ataupun zirnih, emas, perak. Tak boleh. Orang tidak panggil batu yang maklum sebagai batu, tak boleh lah. Kalau air tak boleh. Tetapi Imam Abu Hanifah kata boleh berlaku, asalkan ketul lagu tu dan ia berasal daripada tanah, duduk dalam tanah, tak apa berlaku. Emas, perak, kau ikutlah, gapo pun, asalkan bahan daripada tanah. Ini mengikut pendapat dia. Serupa dengan masalah tayamum jugalah. Serupa dengan masalah tayamum, Imam Syafi'i kata kena tanah. Tanah tu pula tanah yang subur, yang boleh menumbuhkan. Tanah pasir sepa, tanah berih, ataupun tanah apa ni, patah, tepi patah tu, pasir tu tak boleh, sebab ia tidak menumbuhkan. Dia pegang dengan hak tu. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Sa'id itu maksudnya begitu, dia faham begitu. Tapi Imam Abu Hanifah kata tidak. Setiap muka bumi, mana muka bumi, orang panggil bumi, termasuk dalam bumi, boleh berlaku. Nak tayamum boleh berlaku, debu ke apa pun, asalkan daripada bumi. Supaya juga di sini mereka itu lebih luas sikit dari segi penggunaan. Dan hak sunatnya takbir setiap kali melontar anak batu saat ni. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, wajib tafriq. Yang ni memisahkan di antara anak-anak batu. Tak boleh pekong secekak sekali 7 butir tu, tak boleh. Kena suku-suku. Kena suku-suku. Kalau kalau pekong 7 sekali tak dikira, jadi kira sah. Kira sah. Di sisi kebanyakan ulama'nya begitulah. Sebab apa ulama' ni faham? Yukabbiru ma'a kulli hasatin. Dia bertakbir bersama dengan setiap anak batu. Setiap tu maknanya suku-suku, bukan sekaligus. Daripada situlah dia faham. Kemudian cara inilah yang kita kena ikut. Sebab apa? Nabi SAW sebagai mana dia kata untuk sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dia kata juga, khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada aku ibadat haji kamu, cara ibadat haji. Sembahyang, tengok belah mana aku sembahyang. Sahabat-sahabat lah tengoklah, dia lah kayak pada kita melalui hadis-hadis ni. Adapun haji pun begitu juga, khudhu anni manasikakum. Seterusnya sunnah lagi, iaitu orang yang nak melontar tu, dia melontar daripada batnil wadi, daripada tengah lembah tu. Kedudukannya mana sekira-kira Mina, Arafat dan Muzdalifah tu berada di sebelah kanannya. Kedudukan lagu tu, Mina, Arafat dan Muzdalifah berada di sebelah kanannya, Mekah di sebelah kirinya. Ni hak dia hadap nak pekong. Kedudukannya lagu tu lah. Inilah yang sahih, yang tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Walau bagaimanapun, kalau dia pekong kok mana-mana pun, tidak lagu saat ni pun boleh belaka, sah. Cuma raya hak sunnah, hak molek, hak lebih molek. Orang panggil melontar kak, kalau melontar dengan batu kok mana-mana, lagu mana-mana pun sah belaka. Cuma cara melontar itu begitu juga kedudukan tu. Itu ya. Nak cerita di sini. Seterusnya hukum melontar itu, hak masyru'nya yang disyariatkan ialah pada hari nahar, hari yang ke-10, iaitu melontar jamrah aqabah, tidak melontar yang lain.
dengan ijma' orang-orang Islam. Hak tu saja. Hak tu saja melontar. Dan ini melontar ini termasuk dalam ibadat haji bi ijma'ihim, dengan ijma' mereka. Dia haji ni kebanyakan sebab tu betul dah orang tua kita kata buat kerja haji. Buat kerja haji. Sebab semuanya kerja. Tak baca gambar satu pun tak apa, tak baca. Tak ada doa, tak ada. Katakanlah tak ada baca gambar satu. Pakai buat pergi sini, ikut orang ramai. Kerja haji dia kata. Dia tidak kata bacaan haji. Dah, kerja haji. Bacaan itu hak fadilat saja, kelebihan saja. Dari segi amalan asas dia yang merupakan rukun dia tu, kebanyakannya boleh katakan umumnya merupakan perbuatan kerja, orang panggil kerja. Ini nusuk dengan ijma' ulama. Tetapi ibadat haji itu betul lah. Ibadat haji ni dia mengandungi hak rukun, hak wajib, hak sunnah. Itu ibadat belaka, orang panggil nusuk belaka. Jadi khilaf pula. Melontar ni wajib ke? Tidak rukun ke lah ke mana? Jadi mengikut mazhab Syafi'inya tidak rukun. Ia termasuk dalam wajibatul haj. Wajib haji. Kalau seseorang itu meninggalkan melontar ini sehingga lepas hari-hari melontar ini kita akan jumpa banyak lagi bab-bab akan datang ni. Ini hadis hak kita kata pokok, hadis hak asas dalam bab. Lepas tu bab akan datang ni dia macam ulangan semula. Secara berasingan. Hak ni saja dia pecah pula akan datang. Sini pun banyak dah sebenarnya. Sini pun banyak dah. Tapi tiap-tiap bab ni, bahagian melontar, bahagian ni ada suku pula akan datang. Kalau dia tak ada sehingga habis hari-hari melontar tu, dosa, kena bayar dam. Tapi hajinya sah. Begitulah kedudukan amalan ataupun perbuatan yang bukan merupakan rukun atau merupakan wajib haji. Lagu itulah. Tapi Imam Malik kata tak sah hajinya. Itu pula. Tak sah hajinya. Wajib dia kena melontar dengan 7 butir anak batu. Kalau tinggal satu saja tak melontar, tak memadai, hak 6 tu tak jadi. Kena cukup betul. Ni mengikut Imam Malik ni. Orang lain pun kata begitu juga, cumanya tidaklah siapa tak sah. Begitulah. Thumma sarafa ila an-nahr fadahara 63 biyadihi. Kemudian Nabi SAW pun pergi nak sembelih binatang-binatang kurban dia. Ini panjang pula dan kita pun tidak nak ceritalah di sini. Dari segi hikmah melontar tu apa dia maksud, memang tinggilah. Setiap amalan ni gerak-geri ni, perbuatan ni ada hikmah yang tinggi. Tinggi hikmahnya. Hal tu kita tidak nak bincang sini. Nak ayat dari segi hukum yang ada dulu. Lepas tu insya-Allah kalau ada kesempatan kita tengok, kita sebut semula lah dari segi hikmah dia. Di sini setakat ni nak ayat dari segi hukum. Lepas pada tu sampai di sini pergi nak sebelah binatang ni. Sebelah 63 ekor unta sendiri dengan tangan dia. Maknanya dengan Nabi ni gagah, hebat orangnya. Kuat. Umur 63 tahun. Ataupun 62 lah kita kata. Dekat-dekat 63. Boleh sembelih 63. Isyarat kepada umur dia juga tu. Isyarat kepada umur dia juga. Hak dia buat tu tidak saja. Seseolahnya setiap tahun ada pengorbanannya. Seseolahnya. Kita tidak nak sebut cara hikmah ni, nak ayat ni dulu. Lepas pada tu hak baki lagi cukup 100. Dia suruh Sayyidina Ali sembelih. Cukup 100. Dan mengongsikan dengan dia mengongsikan Sayyidina Ali dalam hadiahnya. Kongsikan situ dari segi menyembelih tu. Dari segi menyembelih tu. Bukan dari segi kongsi lagu mana. Dia bui Sayyidina Ali tu sembelih. Unta-unta yang baki lagi tu. Ini menunjukkan tempat sembelih tu adalah tempat yang tertentu di Mina.
Situlah hak sembelihnya, hak semolek-moleknya. Ataupun pada tanah haram, di mana-mana tempat saja boleh juga. Dalam hadis ini setakat ini kita dapat faham juga istihbab memperbanyakkan hadiu binatang kurban. Hadiu Nabi SAW pada tahun itu ialah 100 ekor. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa elok orang yang bawa binatang hadiu itu dia kurbankan sendiri, dia sembelih sendiri, sembelih sendiri. Tu hak boleh. Wa jawazul istinabah fi, walau bagaimanapun boleh juga kalau kita nak suruh orang lain, wakilkan orang lain buat, boleh juga. Tetapi hak lebih moleknya buat sendiri. Jawaz, keharusan minta orang lain, minta tolong orang lain, wakilkan kepada orang lain, itu ijma' ulama. Semua ulama sepakat mengatakan boleh, harus, boleh kita buat begitu. Sekiranya naib kita tu, orang yang kita wakilkan itu adalah orang Islam. Tetapi mengikut mazhab Syafi'i, kalau naib tu orang yang diwakilkan itu kafir kitabi, kafir kitabi pun boleh juga. Cuma syaratnya tuan punya binatang kurban tu dia kena niat lah. Kena niat pada ketika bui kepada kafir kitabi saat ni untuk sembelih, boleh. Begitulah seterusnya. Lepas tu Nabi SAW pun suruh masuklah dalam satu periuk, campur semua, campur sikit-sikit, dan dia ambil minum, eruk kuah dia. Jadi hak sunnahnya maknanya orang kurban tu dia ambil juga sikit makan untuk dia. Dah 100 tu takkan nak makan berapa, 100 ambil sini sikit sini sikit, pening pala makan, daging banyak sangat. Jadi caranya lah ke mana? Dia buat dalam satu bekas, ambil kuah dia minum, eruk. Itu caranya. Mana dia telah merasai semua binatang kurban itu dengan cara begitu. Setakat itulah. Thumma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, sikit lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun naik kenderaan dia. Pergilah. Pergi. Fa'afadha ilal bait. Kemudian dia pun pergi kepada Baitullah. Di sana dia bersembahyang zuhur dan pergi kepada Bani Abdul Muttalib. Panjang lagi nak berhenti sekat tu dulu lah. Berhenti sekat tu. Sebab panjang lagi bab ni, walaupun hadis ni nak habis dah, tapi nak habis pun ada beberapa masalah lagi di situ. Kita berhenti sekat tu lah dulu malam ni. Wallah.